Bayangkan, kalau saya kata politik Sabah ini sebenarnya macam drama bersiri yang penuh dengan plot twist. Ada pengkhianatan, ada tawaran jutaan ringgit untuk membeli sokongan, dan ada ketua parti yang pernah naik, jatuh, dan sekarang mau bangkit semula dengan strategi yang berbeza. Inilah kisah Syafi Abdal dan juga warisan yang sekarang mengambil langkah solo dalam menghadapi PRN Sabah yang akan datang. Tetapi persoalannya, beranikah warisan bertahan tanpa gabungan besar? Atau ini sebenarnya satu perjudian politik yang penuh dengan risiko? Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere NY. Syafi Abdal, Presiden warisan dan juga ahli parlimen sempurna, dengan tegas menolak idea untuk warisan masuk mana-mana gabungan besar di Sabah. Beliau berkata warisan mesti jadi satu-satunya pilihan rakyat berdiri atas kaki sendiri. Nampak macam berani, tetapi sebenarnya ini lahir daripada pengalaman pahitnya. Kita masih ingat lagi di PRU 14 dan PRN Sabah 2018. Kerajaan negeri terbentuk hasil daripada lompat-melompat parti. STAR awalnya menyokong Barisan Nasional, tetapi APKO kemudian berpaling tada untuk menyokong warisan. Ditambah dengan beberapa adun UMNO, Syafi berjaya menjadi ketua menteri. Tetapi semua itu cuma bertahan 2 tahun lebih-lebih sedikit. Pada tahun 2020, sejarah berulang. Ada pengkhianatan, ada perpecahan, dan ramai bekas pemimpin Barisan Nasional yang lompat masuk bersatu bersama-sama dengan beberapa orang dari PKR dan juga DAP. Mereka bergabung untuk coba membawa balik Musa Aman. Syafi coba lawan dengan membubarkan DUN. PRN pun diadakan. Hasilnya warisan menang paling banyak kursi, yaitu 23 kursi. Tetapi sekutunya dalam PH gagal menambah jumlah yang cukup untuk kembali berkuasa. Dari situlah bermulanya lagi episode lompat parti. Ramai pemimpin warisan yang meninggalkan parti dan menyokong GRS. Syafi Abdal mendedahkan satu perkara yang cukup berat. Beliau berkata politik Sabah ini memang dibeli dengan sogokan. Kata-katanya memang agak pedas. Saya tak mampu beli YB. Kalau saya nak beli pun, saya boleh tanya berapa juta mereka kasih. 1 juta? Oke, saya boleh bagi 3 juta. Apa jawatan kau mau? Saya boleh bagi. Nah, itulah kata-kata beliau. Tapi katanya lagi, itu bukanlah nilai yang dia pegang. Dia tidak mau terlibat dalam politik sogokan, walaupun tahu yang perkara itu memang berlaku di sekelilingnya. Bayangkan, kalau betul, inilah wajah sebenar politik Sabah, di mana mandat rakyat boleh tergadai hanya dengan satu beg berisi uang tunai. Lebih panas lagi, Syafi mendakwa yang sekarang pun dalam gabungan besar seperti GRS dan juga PH sebenarnya ada keretakan dalaman. Kata beliau, ada pihak yang diam-diam coba untuk menghubungi dia untuk merunding pra pilihan raya. Maksudnya, di depan umum nampak bersatu, tetapi di belakang tabir ada yang main 2 kolam. Kalau betul-betul ini berlaku, maka PRN Sabah kali ini boleh menjadi pentas kejutan. Mungkin ada pusingan U-turn, mungkin ada gabungan baru yang tidak dijangka, atau mungkin ada lagi episode lompat-melompat sebelum dan juga selepas pilihan raya. Syafi Abdal juga memberi amaran keras kepada bakal calon warisan. Jangan campur politik dengan bisnis, katanya. Kalau ada YB yang ambil proyek untuk kawasan, itu tidak mengapa. Tetapi kalau menggunakan jawatan untuk kayakan diri sendiri, dia akan minta mereka letak jawatan. Memang message ini satu message yang kedengaran sangat tegas. Mungkin sebab dia sendiri sudah muak dengan image lama politik Sabah yang penuh dengan tokoh kitar semula, orang yang sama, wajah yang sama, tetapi masalah tetap tidak selesai. Tapi persoalannya sekarang, mampukah warisan benar-benar bertahan secara solo? Kita kena ingat,
Selepas tahun 2020, politik Sabah dikuasai GRS dengan sokongan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Malah mereka juga ada hubungan dengan kerajaan pusat. Bermaksud kekuatan dana, jentera, dan sokongan di lapangan lebih besar. Warisan mungkin ada akar umbi, tetapi dalam realiti politik Sabah yang penuh dengan tawaran dan sogokan, adakah pengundi benar-benar akan memilih prinsip berbanding hadiah segera? Di sini juga timbul satu persoalan yang kontroversi yang kita patut pikirkan bersama-sama. Kalau benar sogokan itu sudah jadi mata uang politik di Sabah, adakah langkah solo warisan ini satu bentuk idealisme yang akhirnya akan ditelan realiti? Atau sebenarnya ini strategi Shafie Apdal untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan tunduk kepada politik uang sekaligus coba mengangkat image warisan sebagai parti bersih yang fokus kepada rakyat. Sebab kita tahu, politik Sabah ini sentiasa tidak menentu. Hari ini kawan, esok pula tiba-tiba jadi lawan. Kita sudah tengok dari zaman Musa Aman lagi, zaman Pairin Kitingan, sampailah ke Shafie Apdal sendiri. Semua pernah merasa naik, jatuh, dan dikhianati. Jadi kalau Shafie kata, biar warisan jadi satu-satunya pilihan rakyat Sabah, itu sebenarnya satu message yang jelas. Dia tidak lagi mahu jadi mangsa permainan kosa besar, tetapi persoalan yang besar yang sedang membara sekarang ini, adakah rakyat Sabah bersedia untuk memilih jalan yang lebih idealis ini, ataupun mereka akan kembali kepada gabungan besar yang punya lebih banyak sumber dan kuasa untuk menabur janji? Kalau kita renungkan, apa yang Shafie bongkarkan ini ibarat membuka aib politik Sabah sendiri. Sogokan, pengkhianatan, rundingan belakang tabir. Tapi mungkin inilah realiti yang selama ini rakyat sudah maklum. Cuma jarang-jarang ada pemimpin yang berani menyebut pasal ini secara terang-terangan. Dan sekarang persoalan yang paling membakar. Adakah PRN Sabah nanti akan jadi medan untuk rakyat menghukum budaya politik sogokan, atau ia sekali lagi akan menjadi pesta jual beli sokongan? Jadi guys, kawan-kawan semua, inilah saatnya untuk kita sama-sama pikir. Adakah Shafie Apdal sedang mempertaruhkan masa depan warisan dengan langkah solo ini? Atau inilah sebenarnya satu percaturan bijak untuk memecahkan hegemoni gabungan besar yang penuh dengan keretakan dalaman? Bayangkan kalau keputusan PRN nanti sekali lagi tergantung siapa yang akan jadi kingmaker, warisankah, GRS kah, ataupun KDM kah? Nah, ataupun partai-partai kecil yang sedia untuk lompat apabila ada tawaran yang lebih besar. Inilah persoalan yang akan menentukan masa depan Sabah. Sebelum saya tamatkan video pada kali ini, saya ingin tinggalkan satu soalan lagi yang untuk kita pikirkan bersama-sama. Kalaulah benar politik Sabah sudah lama dibeli dengan uang, apa agaknya harga sebenar sebuah mandat rakyat? Dan lebih penting, mampukah rakyat Sabah kali ini menghentikan kitaran pengkhianatan yang sudah berulang sejak berdekad-dekad lamanya? So guys, jangan lupa untuk komen di bawah, untuk tuliskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda percaya yang warisan mampu bertahan solo, ataupun ini sekadar idealisme yang bakal hancur apabila bertembung dengan realiti politik uang? Saya ingin dengar pandangan kamu semua. Sebab PRN Sabah kali ini mungkin akan menjadi antara pilihan raya paling panas dan penuh dengan kejutan dalam sejarah negeri Sabah. Teruskan bersama-sama kami di Currents VMY, kita akan kupas lagi, kita akan ulaskan lagi isu-isu politik yang penuh kontroversi seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, sebab yang kita bawakan di sini bukan sekadar berita kawan-kawan, tetapi pendedahan yang orang ramai jarang berani cakap secara terbuka. Stay tune sebab drama politik Sabah baru saja bermula.
Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih semua.